Salam sejahtera, selamat pagi semua. Ini adalah webinar Astro Awani Link dengan hari ini, siri ini, hari ini adalah topik yang membincangkan mengenai mahasiswa Malaysia tidak kisah atau bisu. Saya kira ini satu topik yang cukup menarik dan cukup terkini untuk dibincangkan secara bersama dan kita harapkan di akhir persidangan ini nanti kita akan mencapai satu resolusi atau sekurang-kurangnya jalan penyelesaian kepada permasalahan yang kita bangkitkan. Dan baik, sebelum bermula kita nak terangkan sedikit mengenai technical arrangement ataupun isu-isu yang berkaitan dengan technical, di mana selamat datang ke platform webinar Astro Awani. Untuk pengalaman webinar yang optimum, kami sarankan anda memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut. Satu, kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Dan kami mungkin akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung dan anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membaikkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan kembali ke dalam bilik webinar secara automatik. Seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruangan chat. Jika anda ada soalan yang ingin diajukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang mark as questions dan kami akan menyampaikan kepada host webinar. Dan akhir sekali, kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang contact us di laman web kami. Baik, kita akan bermula pada masa sekarang. Dan saya nak perkenalkan panelis-panelis kita pada hari ini melalui tajuk Mahasiswa Malaysia Tidak Kisah atau Bisu. Kita ada yang pertamanya Hafiz. Hafiz ialah mahasiswa IPTS dan beliau juga ahli Parlimen Belia Malaysia. Hafiz Saleh, selamat datang. Terima kasih kerana bersama webinar Astro Awani. Kita juga ada seorang lagi mahasiswa iaitu Daniel Akmal Hamdan. Beliau ialah yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan beliau juga merupakan pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Dakwah dan Pengurusan Islam. Dan kita ada dalam konteks psikologi, kita ada pegawai psikologi Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Najidah Yahya. Selamat datang. Dan akhir sekali kita ada juga ini rakan saya, kami diselia oleh supervisor yang sama. Beliau ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain. Beliau ialah Timbalan Pengarah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Selamat datang kepada semua panel-panel kita. Silakan menekan butang audio dan visual sekarang kerana kita akan memulakan perbincangan. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Dani dan Najida. Mungkin kita boleh mulakan sekarang. Saya nak mulakan dengan memetik salah satu ilmu sosiologi dalam satu disiplin sejarah, satu disiplin dalam social science di mana ada beberapa buku yang memetik tentang The Angry Young Man yang antara lain membincangkan mengenai bagaimana mahasiswa ini seorang yang mudah marah-marah, mudah melenting dan sebagainya. Dan umum juga mengetahui bahawa golongan mahasiswa ini sebenarnya terdiri daripada kelompok yang sebenarnya agak keliru dan hilang arah. Masih mencari-cari identiti mereka. Mungkin dengan latar itu
saya nak bertanya kepada dua mahasiswa kita ni, mungkin itu antara faktor yang menyebabkan mahasiswa mungkin tidak kisah ataupun bisu. Daniel? Baiklah, seperti mana yang disebutkan oleh moderator tadi, mahasiswa ini mempunyai satu sifat orang kata semangat ataupun kita panggil hamasah, semangat, pemuda yang mempunyai jiwa yang membara-bara, sehingga menyebabkan kadang-kadang mereka ini keliru, ataupun masih lagi mencari-cari identiti. Namun begitu, pada saya ia bukanlah satu perkara yang kita boleh persetujui 100% ataupun sepenuhnya. Kerana kalau kita lihat sebenarnya ramai lagi pemuda ataupun mahasiswa yang menggunakan semangat, yang menggunakan kelebihan yang ada pada pemuda itu dengan cara lebih baik. Maksudnya ada dalam kalangan pemuda, mahasiswa ini, walaupun dia mempunyai semangat yang membara, walaupun dia mempunyai jiwa yang berkobar-kobar, tetapi ada dalam kalangan mahasiswa ini yang menyalurkan untuk perkara kebaikan. Contoh kita boleh kata menceburi dalam bidang kepimpinan, menceburi dalam bidang kesukarelawan mahasiswa. Kenapa? Kerana semangat yang ada pada mereka. Dan dengan cara itu sebahagian daripada mereka mampu menemui yang dikatakan identiti tadi tu. Betul, kita memang tak nafikan lah kan, sebagai mahasiswa kalau kita tengok pun rata-rata di dunia, bukan saja di Malaysia, bahkan kalau kita tengok di luar negara sekalipun, sebahagian daripada satu fenomena dicetuskan oleh golongan mahasiswa ini, kerana mereka ini mempunyai kudrat, maksud tenaga, mereka ini mempunyai idea yang pelbagai dan sebagainya. Namun dalam masa sama kita juga tidak boleh menafikan banyak ataupun ramai lagi pemuda mahasiswa yang sebenarnya mereka ini sudah mendapat ataupun sudah mempunyai identiti masing-masing, terutama sekali apabila berada di alam Menara Gading ataupun di universiti lah. Saya fikir begitu. Dan juga pemuda ini, mahasiswa ini, kalau kita tengok di Malaysia, saya fikir pemuda kita di Malaysia masih lagi orang kata dalam keadaan yang terjaga. Maksudnya masih lagi melakukan sesuatu perkara dalam batas-batas dan juga dalam norma sebagai mahasiswa. Kita yang tu kita sendiri boleh nampak ramai mahasiswa kita yang terlibat di dalam kesukarelawan. Kalau di IPTA ataupun IPTS kita ada Yayasan Sukarelawan. Jadi perkara-perkara tersebut, saya rasa platform tersebut yang menjadi satu medium untuk mahasiswa ni menyalurkan ataupun menggunakan semangat yang ada pada mereka itu. Jadi saya rasa cukup itu saja. Mungkin kita boleh dengarlah pendapat Hafiz pula macam mana. Kalau kita melihat IPTS ini ibaratnya satu rumah tetapi berbezanya bilik dan pandangan dan ideologi dan sebagainya. Sebab mahasiswa IPTS ini kalau kita katakan hebat pada nama, gah pada nama, tetapi realitinya seperti mana IPTA juga. Kita boleh merasakan bagaimana denyut mereka, yuran kos sara hidup yang tinggi, yuran mahal dan internet, kelajuan jalur lebar dan sebagainya. Ini yang menjadi penekanan asas kepada student IPTA itu sendiri. Jadi kalau kita dapat melihat, saya hari ini bukan sahaja menyuarakan suara di peringkat akademi itu sendiri, tetapi saya akan lepas sudah barang tentu isu yang menjadi mainan kepada mahasiswa IPTS itu sendiri. Sebab kalau kita lihat pensuturan IPTS tidak seismistik dan tidak fashion ini menjadi tali ukur kepada beban kepada mahasiswa itu sendiri dalam menghadapi COVID-19 dan sebagainya. Itu yang saya boleh kongsikan kepada doktor, apa yang boleh melihat kepada struktur IPTS itu sendiri. IPTS ini bukan sahaja melihat kepada Majlis Perwakilan Pelajar, tetapi Majlis Perwakilan Pelajar ini merupakan mengikut kepada arus kampus ataupun institusi itu sendiri. Berbeza dengan Daniel, kalau kita lihat Daniel berjuang kerana mahasiswa,
semasa menjadi berkempen untuk menjadi Majlis Perwakilan Pelajar pun mendengar keluh resah mahasiswa itu sendiri. Tetapi jika IPTS ini tidak mampu untuk bersuara dan tidak mampu didendangkan, maka menjadi ibaratnya menjadi tali barut kepada kampus itu sendiri saya melihat, dan saya cukup kesal, dan ini yang harus kita menjadi penekanan asas kepada KPT kerana IPTA dan IPTS ibarat dua jiwa berpisah tiada. Itu yang saya ingin tekankan. Ya, ada persamaan di antara IPTS dan IPTA di situ. Tapi kita tidak dapat menolak bahawa di IPT ataupun IPTA dan IPTS itu di mana ia adalah rumah untuk membentuk supaya mahasiswa itu lebih bukan sahaja menumpukan kepada aktiviti akademik semata-mata, tapi perlu juga kepada aktiviti sosial. Jadi Puan Najida mungkin boleh berkongsi bagaimana kalau misalnya mahasiswa ini boleh dikatakan sesetengahnya yang tidak berminat kepada aktiviti-aktiviti sosial ini, bagaimana pendekatan untuk mengubah ataupun mungkin membentuk mahasiswa ini supaya lebih jadi lebih empati lah kepada tidak saja menumpukan kepada akademik semata-mata. Okey, pada pandangan saya, dalam situasi kita menghadapi pandemik, ini adalah the best time untuk kita menggerakkan mahasiswa ataupun yang terlibat dengan kampus untuk memuhasabah diri supaya melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial. Kita tahu pelajar mahasiswa di universiti dah tertakluk dengan aktiviti-aktiviti di kampus. Masa tu mungkin ramai yang hanya menyertai aktiviti-aktiviti kampus, aktiviti kesukarelawanan, aktiviti sosial, dan mereka membuat tu atas dasar keperluan. Tapi bila tiba time pandemik, masing-masing lost, tak tahu nak buat apa. So inilah masanya sebenarnya mahasiswa untuk memuhasabah balik diri, sebab bila kita berada dalam pandemik, kita terkesan. Bila kita terkesan, wujud rasa empati yang sangat tinggi, sebab mungkin yang terlibat adalah ahli keluarga kita, kawan-kawan kita dan juga komuniti terdekat dengan kita. So apabila wujud rasa macam Allah, macam takut ataupun rasa anxiety yang tinggi, so kita sebenarnya terlibat dalam satu pandemik yang besar, dan di sinilah sepatutnya mahasiswa mewujudkan rasa empati yang sangat tinggi, dan di sini jugalah sepatutnya mahasiswa melahirkan rasa ingin bersosial yang lebih tinggi, melakukan aktiviti sosial yang lebih tinggi. Contoh kalau kita ambil isu pandemik, kita tahu media sosial tu sangat besar kesan dia. So mungkin boleh diusahakan beberapa usaha. Dia tidak berada di kampus, tidak menghalang kita untuk bersosial, untuk menjalankan aktiviti sosial, terutama kesukarelawanan lah. So mungkin pandangan saya, apa yang boleh mahasiswa buat, macam mana nak bentuk diri tu, kita cuba untuk usahakan sesuatu yang kita boleh memberi manfaat pada orang yang memerlukan semasa pandemik. Contoh kita ambil, kalau kita buat usaha untuk collect derma untuk yang terlibat dengan pandemik, untuk terlibat yang COVID ni, so kita salurkan dengan cara yang tak perlu bersemuka sekalipun. So sebenarnya mahasiswa ni banyak ruang dia untuk buat aktiviti sosial, sama ada di kampus ataupun di luar kampus, sama ada di dalam isu pandemik ataupun di luar isu pandemik. Isu pandemik yang berlaku sekarang ni, saya nampak satu peluang yang sangat besar kepada mahasiswa untuk banyak terlibat dengan aktiviti sosial. Mungkin lagi setengah pandang, kita kena duduk rumah je. Yes, betul. Mungkin duduk rumah itu banyak benefit yang kita boleh ambil, kita banyak input dapat, dan bila kita banyak input dapat, kita sebenarnya lagi banyak boleh kita buat aktiviti sosial dari rumah, ataupun kita usahakan sesuatu dan cara pelaksanaan mungkin boleh disesuaikan dengan keadaan semasa. Itu pandangan saya. Saya nak ke Dr. Izani selepas ini, tapi saya nak ke Daniel dahulu. Sebab apa yang diperkatakan oleh Puan Najida itu tadi ada asasnya kalau kita relate kepada situasi terkini di mana gelombang kedua ataupun gelombang terbaru COVID yang menyebabkan penangguhan pendaftaran pelajar. Di mana agaknya peranan dalam hal ini, dalam peranan MPP dalam menyelaraskan ataupun menunjukkan sekurang-kurangnya keperhatian kepada pendidikan pelajar itu sendiri, kerana MPP ini saya kira, saya melihat semasa awal COVID-19 melanda negara kita, mereka melakukan peranan yang luar biasa dengan memberi kebajikan, menguruskan bas,
mencari derma dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku yang terkini di mana ada isu mengenai penangguhan pelajar dan sebagainya, ia agak terjejas di situ. Di mana agak silapnya dah, ataupun mungkin ada yang boleh tambah baik dari segi respons dan reaksi dan sebagainya. Daniel. Okay, baiklah. Terima kasih moderator, para panel dan juga penonton-penonton yang secara langsung ini. Baiklah, Majlis Perwakilan Pelajar. Bila disebutkan saja Majlis Perwakilan Pelajar ni, kita perlu tahu asasnya ditubuhkan, citranya diwujudkan Majlis Perwakilan Pelajar ini adalah untuk menjaga kebajikan pelajar. Okay, sama ada di universiti awam ke, IPTA ke, IPTS ke, bahkan kolej komuniti, politeknik dan sebagainya. Bila kata saja Majlis Perwakilan Pelajar ini asasnya bukan sebab kerana kebajikan, kerana ingin menjadi kebajikan. Okey. Dan juga bagaimana kita melihat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini, kita melihat satu perkara yang saya fikir kadang-kadang kita pun tak sangka kita boleh buat begitu. Maksud MPP, kami sesama MPP kadang-kadang kami tak sangka kami boleh buat, rupanya kita boleh buat lebih daripada ni. Yalah, mana kan tidak. Okay, bila pandemik COVID melanda, universiti diarahkan tutup, penangguhan sesi pengajian dan sebagainya. Dan pada ketika itu pula sepanjang 2-3 bulan pelajar yang berada di rumah sewa, terkandas di rumah sewa, mereka tak boleh keluar dan sebagainya. Itu menjadi satu batu loncatan ataupun menjadi satu titik tolak bahawa nak mengatakan bahawa MPP ini memang sememangnya tugasan hakikatlah untuk memberikan kebajikan pelajar, dan juga bagaimana platform kepimpinan yang ada dalam Majlis Perwakilan Pelajar ini perlu dimanfaatkan oleh semua ahli Majlis Perwakilan Pelajar ini untuk memberi manfaat kepada mahasiswa. Kalau kita tengok ada semua MPP di seluruh Malaysia hampir melakukan kerja yang sama. Bagi makanan, sarapan, tengah hari, kemudian malam. Dan pada satu ketika bila mana kita mempunyai satu fasa untuk menghantar pelajar-pelajar ni pulang, bagaimana kita melihat MPP ada yang tidak tidur sehingga 2 hari, 2 malam kerana menguruskan data-data pelajar. Maksudnya di situ kita nampak pengorbanan rupanya MPP ni boleh buat lebih daripada yang kita sangka sebenarnya. Dan juga saya tak ingin juga menekankan kepada MPP. Bahkan persatuan-persatuan lain juga boleh memanfaatkan peluang ini kan. Kita ada pelbagai platform persatuan fakulti, kita ada persatuan anak negeri kan, kita ada berbagai persatuan sukarelawan yang lain yang saya fikir asasnya inilah peluang untuk kita mencuburi dalam bidang kesukarelawanan bagi membantu rakan-rakan siswa. Dan juga bagaimana kalau kita tengok di peringkat nasional, front-front mahasiswa, contoh saya sebutkan Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia, GAMIS, kemudian kita ada PKPIM, kita ada Belia Harmoni. Bagaimana front mahasiswa ini di peringkat nasional, mereka juga telah mengambil satu inisiatif tanpa bersemuka, iaitu dengan membuat crowdfunding. Mereka berjaya dan nampaklah bahawa mahasiswa sebenarnya mengambil manfaat dan juga peluang, walaupun macam Puan Najizah cakap lah, ada sebahagian mungkin fikir kita kan pandemik, so kita kena stay rumah. Mungkin ada yang berfikir begitu dan mereka rasa kalau mereka duduk rumah mereka banyak dapat manfaat. Tapi pada saya lebih suka untuk memanfaatkan peluang ini supaya mahasiswa ni kita belajar untuk turun ke lapangan masyarakat, belajar untuk menyantuni golongan-golongan berkeperluan, sebab ini adalah tempoh kita berlatih untuk mengetuai barisan kepimpinan negara pada masa akan datang. Jadi itulah asasnya MPP bila sebutkan saja kebajikan, tidak lari daripada soal itu. Nak tak nak, susah mana sekalipun, sejauh mana ataupun sebesar mana pengorbanan yang perlu dilakukan oleh MPP itu untuk melaksanakan kebajikan pelajar, maka MPP perlu melaksanakannya juga. Itulah, dan kami dipilih, macam saya mengambil kesedaran, MPPUC mengambil kesedaran bahawa kami dipilih oleh pelajar, mahasiswa. Jadi khidmat kami juga untuk mahasiswa. Jadi begitulah yang saya boleh katakan berkenaan dengan peranan MPP. Wallahualam. Baik, saya sebenarnya bersetuju kalau dikatakan dengan skill MPP pelajar dan persatuan dan sebagainya itu adalah bertindak pantas setiap kali kebajikan pelajar-pelajar itu dititik beratkan. Tapi saya nak melihat kalau boleh kepada
kacamata pensyarah itu sendiri. Bagaimana Dr. melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang dalam aspek skill ataupun kemahiran-kemahiran mereka untuk lebih empathy ataupun lebih peduli kepada orang lain, tidak sahaja kepada mereka dalam konteks yang apa yang diperkatakan oleh Daniel tadi dari kacamata pensyarah itu sendiri, sebab Dr. Zani juga adalah bekas Majlis Perwakilan Pelajar. Mungkin ada pandangan di situ. Silakan. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Dr. Zulina Ariah dan juga rakan panel yang saya hormati dan juga mereka yang mengikuti webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya sangat berbesar hati. Sebenarnya apabila saya bercakap soal mahasiswa, ia satu topik yang sangat dekat dengan saya kerana saya pernah bergelar seorang mahasiswa, saya pernah menjadi pemimpin pelajar dan nature pensyarah juga sentiasa bergaul dengan para mahasiswa. Dan saya sebenarnya apabila saya bercakap tentang mahasiswa ni, saya suka untuk kita kembali kepada apakah sebenarnya falsafah dan peranan universiti. Universiti kita melahirkan graduan, jadi apakah kemejadian graduan yang kita nak lihat? Kalau kita melihat literature kajian-kajian yang bercakap soal penubuhan universiti, sebenarnya universiti mempunyai dua matlamat yang utama. Pertama, graduan itu kita nak lahirkan dia sebagai seorang pekerja, tenaga kerja berkemahiran tinggi, berpengetahuan tinggi, dan yang keduanya good citizen, iaitu warga negara yang baik. Jadi saya nampak mungkin aspek kedua ni kadang-kadang kita lupa sebab bila kita kata kita nak melahirkan graduan, kita ada pelajar, kita selalu bercakap soal kecemerlangan akademik, kebolehpasaran graduan, ke mana pelajar kita akan dapat pekerjaan. Tetapi sebenarnya ada satu lagi matlamat utama penubuhan universiti adalah untuk melahirkan graduan pelajar yang boleh menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik ini bermaksud warga negara yang bertanggungjawab, yang dapat yang memiliki nilai-nilai murni. Sebab itu saya masih ingat lagi kalau dulu kita bercakap soal modal insan. Kita nak lahirkan modal insan. Tetapi sekarang kita dah beranjak kepada kita nak melahirkan insan, manusia. Kalau dulu modal insan kita relate dengan kita jadikan graduan kita ni sebagai satu bahan komoditi, kan, produk. Tetapi sekarang kita bercakap soal insan, iaitu insan yang memiliki ciri-ciri kemanusiaan, empati dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya sangat bersetuju dengan bila Daniel kata peranan MPP menjaga kebajikan di mana MPP berkorban dalam situasi COVID, dan ini sebenarnya satu perkara yang baik. Saya sebenarnya sangat risau bila AUKU telah dipinda, pelajar-pelajar kita sudah boleh berpolitik, politik sudah boleh masuk dalam kampus. Saya khawatir juga MPP ni mungkin dah sibuk berpolitik, dah tubuh cawangan parti politik. Tetapi bila Daniel kata, bila COVID-19 ni MPP MPP USIM buat kerja-kerja kebajikan. Jadi saya lega lah kerana teras nilai kemanusiaan itu masih subur dalam pelajar, gerakan pelajar. Sebenarnya saya pernahlah berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2009 hingga 2013. Ketika itu saya masih ingat lagi KPT telah menubuhkan Yayasan Sukarelawan Siswa YSS pada tahun 2011. Saya masih ingat lagi ketika itu YSS ini ditubuhkan untuk melahirkan ikon dalam kalangan mahasiswa dalam konteks kemanusiaan. Jadi kita nak hantar pelajar-pelajar kita ni keluar negara, pergi ke tempat-tempat konflik, pergi ke Palestin contohnya. Jadi mereka berbakti dan bila mereka pulang ke negara kita, mereka boleh berkongsi cerita-cerita itu kepada mahasiswa yang lain. Jadi ini sangat penting supaya mahasiswa kita bukan mereka dapat membuka minda, mereka dapat menyumbang. Dan saya juga bersetuju dengan pandangan Puan Nadirah tadi bercakap tentang bagaimana sebenarnya krisis COVID-19 ini sepatutnya menjadi ruang yang terbaik untuk mahasiswa menunjukkan sosok ataupun sisi kemanusiaan. Sebab kita tahu bahawa kerajaan sudah buat banyak perkara, kementerian
universiti, tetapi mesti ada satu gerakan civil daripada mahasiswa, sama ada soal kemanusiaan, dan apatah lagi sekarang dalam keadaan di mana pendaftaran ditangguhkan, pelajar-pelajar yang ada di kampus, yang masih di kampung halaman. Jadi saya nampak di sini sepatutnya MPP, pelajar-pelajar, persatuan pelajar boleh memberikan sumbangan yang bermakna. Kita tidak perlu menoleh orang lain, tetapi kita boleh melihat di manakah fungsi dan peranan kita. Dan saya kira ini satu aspek yang penting, soal kemanusiaan, kerana kita tak nak melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi kontang dalam konteks kemanusiaan. Saya fikir dunia kita sudah sangat memerlukan generasi-generasi baru, anak-anak muda yang empati, yang dapat memikirkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kita tak nak mahasiswa yang sangat self-centered, memikirkan hal peribadi saja tetapi tidak memikirkan keadaan-keadaan di luar. Dan kita di universiti kita ada banyak kurikulum, co-kurikulum, dan di kementerian pun kita ada pelan pembangunan pengajian tinggi yang di mana lonjakan pertamanya bercakap soal mahasiswa yang holistik, seimbang. Tetapi itu tidak akan berjaya sekiranya self-development, pembangunan kendiri dalam kalangan mahasiswa itu tidak dapat ditekankan. Saya kalau dalam kuliah, saya selalu berkongsi tentang pengalaman-pengalaman ini supaya pelajar kita dapat membuka minda mereka, supaya menjadi seorang manusia, manusia yang mempunyai ciri-ciri kemanusiaan yang tinggi dan manusia yang dapat menyumbang, memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Itu komen saya yang awal, Dr. Azlinaria. Tapi Dr. Izani, ilmu-ilmu yang sedemikian untuk menjadi menerapkan supaya lebih manusiawi dan sebagainya itu tidak ada di dalam bilik kuliah. Jadi bagaimana untuk kita sinkronkan supaya pada masa yang sama akademik kita titik beratkan, pada masa yang sama juga ilmu kemanusiaan untuk jadi lebih empati, mendidik mereka supaya lebih simpati, peduli kepada orang lain ini boleh juga dijayakan pada masa yang sama. Betul, saya bersetuju dengan Dr. Azlinaria bahawa nilai-nilai kemanusiaan ini kita tidak boleh terapkan dalam dewan kuliah kerana dewan kuliah agak terbatas. Kita nak selesaikan silibus dan sebagainya. Sebab itu kita sangat menggalakkan pelajar-pelajar terlibat dalam kegiatan persatuan. Siapa yang berada di MPP itu sudah baguslah, tetapi tak semua orang boleh jadi MPP kan. Hanya the chosen one saja, tetapi mereka-mereka yang lain itu boleh terlibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum, berpersatuan, NGO, dan sekarang ini kita sudah ada banyak platform yang boleh memberikan ruang kepada mahasiswa kita untuk berbakti. Jadi ini sangat penting kerana apatah lagi dalam suasana krisis kita mendepani COVID-19 ini, inilah masa terbaik untuk mahasiswa kita bergerak menjadi frontliner, barisan hadapan. Kerana kita tak boleh lagi mengharapkan orang lain menjadi barisan hadapan. Kita sendiri yang menjadi barisan hadapan, frontliner untuk menangani masalah COVID-19 ini dalam konteks mahasiswa. Kita boleh senaraikan apa keperluan mahasiswa sekarang, soal pembelajaran, soal capaian internet, soal kebajikan, dan juga soal dan sekarang ini kita bercakap soal kebolehpasaran graduan. Bagaimana graduan kita nanti nak bekerja macam mana kan, dengan industri yang banyak yang lumpuh. Jadi ini memerlukan peranan dan juga empati yang besar dalam kalangan mahasiswa, dan ini semua tidak dapat diperolehi di dalam kuliah, di dalam dewan kuliah. Ia mesti pelajar-pelajar perlu merebut peluang-peluang ini di luar dinding kampus. Itu yang kita galakkan. So kalau tak boleh bergerak, ada limitasi, kita ada digital platform. Ini semua kita boleh lakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kalangan mahasiswa kita. Jadi Hafiz, saya nak tanya sebab Izani ada mengatakan mengenai limitasi. Bagaimana limitasi ini
boleh digunakan sebagai peluang untuk mahasiswa lebih terlibat dalam aktiviti-aktiviti kemanusiaan dan kesukarelawanan ni, Hafiz? Okey, baik doktor. Berbalik kepada soalan, saya melihat daripada perbincangan kita menyentuh soal mahasiswa menjalankan tugas dan sebagainya, tetapi ianya berbeza di IPTS. Kerana IPTS ini merupakan satu institusi yang bayar. Sudah pasti menjadi tali ukur kepada kampus itu untuk mengangkat suara mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya dengan tajuk yang dibawa pada hari ini perbincangan kita, mahasiswa peduli ataupun tidak bisu itu bukan titik diorang bisu, tetapi suara mereka tidak pernah didendangkan. Ini yang menjadi intipati kepada IPTS. Saya cukup risau kerana apa? Kerana Prof Izani tadi memberitahu bagaimana kita melahirkan mahasiswa yang penuh dengan jati diri, sukarelawan dan sebagainya. Tetapi kalaulah mahasiswa itu menjadi mendengar segenap kata segala apa yang ingin dibangkitkan tidak boleh dibangkitkan, ini yang menjadi tali ukur kepada mahasiswa itu sendiri apabila mereka merasakan bahawa saya belajar di IPTS dan IPTA ini merasakan bahawa tidak ada apa-apa. Kerana NPP pun menjadi tantangan kepada institusi itu sendiri. Ini adalah reality yang berlaku di IPTS. Jadi saya mohon kepada KPP ataupun kampus di IPTS itu mengangkatlah suara MPP itu, kerana MPP itu adalah mewakili daripada mahasiswa mahasiswa di peringkat akar undi. Sebab itu hari ini saya bercakap memfokuskan kepada voice for the bottom itu sendiri, suara yang tidak pernah didengarkan. Jadi kalau kita lihat di IPTS juga banyak solution yang telah disalurkan melalui sukarelawan, jati diri, kita panggil pelbagai panel yang boleh mengupas soal isu ini. Tetapi sejauh mana keberkesanan ini? Kerana mereka meletakkan bahawa mereka ingin nama semata-mata. Jadi bukan untuk melihat bahawa mahasiswa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang menjurus kepada membawa kepada kepimpinan negara. Sebab kita boleh melihat negara hari ini memerlukan mahasiswa-mahasiswa ini untuk masa kini dan masa hadapan juga. Dan hari ini telah kita lahirkan seperti doktor sendiri merupakan mantan Majlis Perwakilan Pelajar. Kenapa doktor berada di sini? Kerana terdidiknya doktor itu lahirnya daripada universiti dengan penuh keterbukaan. Sebab itu saya mohon agar AUKU juga perlu diperkenalkan di IPTS supaya AUKU bukan sahaja untuk berpolitik, tetapi suara-suara anak muda ini, suara mahasiswa di IPTS ini menjadi nada kepada IPTS juga. Ibaratnya hidup kita ibarat serumpun. Itu sahaja daripada saya. Okey, ada benarnya juga, tapi saya nak ambil satu pandangan daripada penonton kita. Firdaus, kalau boleh disilakan pendapatnya. Assalamualaikum. Bagi saya, mahasiswa yang tidak berminat dengan aktiviti kebajikan masyarakat, mereka patut mencari minatnya yang mana boleh meningkatkan ekonominya sendiri. Bagi yang minat berniaga, boleh mula sekarang. Dan bagi yang minat gaming, they can start streaming and earn revenue. Paling penting sekali kita mesti ada komuniti dan tidak mementingkan diri sendiri supaya perkara ini boleh cepat berkembang dan membangun. Kalau ekonomi terjaga, pasti semua akan senang dan boleh membantu orang dengan duit yang ada. Tidak, mungkin dari sudut psikologi ataupun dari sudut counselling, di situ ada relevan dengan kepakaran Puan Najidah. Okey, terima kasih Firdaus atas pandangan yang diberikan, sangat benar, sangat bagus pandangan tersebut. Okey, saya respon pandangan daripada Firdaus. Okey, kita ni manusia ada kelebihan masing-masing. Kita ada kelebihan, kita ada kekurangan. So tak semua orang sama, dia boleh terlibat dalam aktiviti sosial ni dalam satu aspek sahaja. Okey, contoh kita bagi dalam pandangan Firdaus tadi, ada yang tak suka pun terlibat dengan aktiviti sosial, tapi dia lebih kepada bisnes, gaming dia buat. Okey, fine. Pandangan saya, kita kena sentiasa menggunakan sepenuhnya peluang manfaat diri kita kepada orang lain. Contoh, dia pandai gaming.
Okay, dia buat gaming, dia buat and then dia dapat income. So why not income yang dia dapat ada portion untuk aktiviti kesukaran walaupun dia tak buat tapi dia bagi ke orang. So bermakna dari situ akan terdidik dan terbentuk hati dia, rasa empati dia untuk terlibat dengan aktiviti kemanusiaan. Aktiviti kemanusiaan ni kita kena perlu clearkan mind kita tak semestinya turun padang. Okay, tak 100% kita perlu turun padang. Untuk menjalankan aktiviti kemanusiaan, untuk menjalankan aktiviti kita perlukan A to Z dari pengurusan, pentadbiran dan seterusnya. At the end sekali pada pelaksanaan. So tak semua kita akan terlibat daripada A sampai Z. Tak, mungkin kita hanya terlibat dari segi pentadbiran. Dan itu dah dikira sebagai pelibatan dalam kemanusiaan ataupun kesukarelawanan. Dan tak semestinya kita hanya ada, dan kita jangan banding, kita kalau kita nak terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan atau kemanusiaan, kita kena pandang seluas-luasnya. Jangan limitkan bantuan hanya turun padang serah barang. Tak perlu. Okay, bukan itu sahaja. So kita boleh bagi idea. Okay, nak dapatkan bantuan, nak dapatkan sumber untuk kita bagi wang macam mana? So dia buat gaming dapat duit. Why not? Mungkin 10%, mungkin 5% yang dia boleh bagi pada orang, pada pertubuhan untuk menyerahkan bantuan walaupun dia tak turun padang. Kalau katalah bantuan tu tak ada, sumber tu tak ada, kita pun tak boleh nak bagi bantuan pada orang. So kepada semua mahasiswa, kepada Firdaus, anda melontarkan satu idea yang baik untuk membuka minda ramai lagi mahasiswa bahawa setiap orang ada portion untuk memberi manfaat pada orang lain. Bukan setakat tenaga. Tenaga adalah satu aspek kita berkongsi dengan orang. Dan setiap apa yang ada pada badan kita, mungkin fikiran kita, mungkin tenaga kita, mungkin sumber kekayaan kita ataupun kemewahan kita adalah untuk orang lain. Bak kata Prof Izzani tadi, kita perlu lahirkan mahasiswa yang memang dia tak self-centered. Okay? Hidup dia je. Tak. Sebab kita hidup dalam komuniti. Okay, bila kita hidup dalam komuniti, kita ada mak ayah, kita ada adik-beradik dan kita tak tahu one day bila hari ni kita tolong orang, satu hari nanti kita pula memerlukan bantuan orang. This is common sense dalam hidup. So semua mahasiswa anda bukalah ruang fikiran dan hati sebenarnya untuk kita buka sekurang-kurangnya kita boleh menyumbang ataupun terlibat dalam aktiviti sosial walau dalam aspek mana pun kelebihan yang kita ada. Gaming mungkin yang tak suka, memang saya nampak sendiri di kalangan warga kampus, terutama mahasiswa yang memang tak reti nak bersosial, takut nak berhadapan dengan orang, takut nak memulakan untuk bagi bantuan, takut orang kata dia ni belagak lah, apalah. So tak betul, kita akan berhadapan dengan semua kritikan yang macam tu. Tetapi kalau kita tidak memulakan, sebab saya kata tadi, inilah peluang dan ruang yang kita ada untuk kita memulakan. Kita diuji dengan pandemik yang memang melimitkan kita untuk bergerak. So why not kita datang walaupun kita hanya bagi idea berbentuk paper. Okay, saya cadangkan macam ni. Macam saudara Firdaus tadi hanya melantarkan satu pandangan dan dia akan buka minda ramai orang untuk berbakti ataupun menyumbang dengan kapasiti yang diorang ada. Mungkin hanya bagi idea, mungkin hanya bagi sumber, mungkin kita sedekahkan, kita bagi bantuan macam Pak APP pada awal COVID bagi bantuan makan, kita sumbangkan bantuan macam beras, gula dan sebagainya. Kita tak boleh nak be perfect in kemanusiaan. Kita tak boleh fikir kita nak kena ada duit banyak, kita kena ada harta yang banyak, kita kena ada jadi budak yang pandai dapat CGPA 4.0 untuk bantu orang. Tidak. So dengan diri kita sendiri yang mungkin sekerdil mana sekalipun, kita mampu terlibat dalam aktiviti sosial dan kita mampu memberi sumbangan dalam komuniti, terutama dalam pandemik. Bayangkan kalau kita balik, so saya bagi contoh dalam mahasiswa yang ditangguhkan pengajian. Okay, dia balik kampung. So di kampung dia adalah orang yang mungkin terpilih untuk memulakan inisiatif membantu komuniti dia. Sebab kita tak boleh harapkan orang menteri, kita tak boleh nampakkan yang luar-luar tu nampak keadaan kita. Kita yang nampak keadaan di komuniti kita, so kita kena turun. Kalau kita tak mampu nak buat, okay, kita draftkan paper ataupun cadangan dan kita pergi kepada orang dan bila dia berusaha untuk berunding dengan pihak bantuan, dan itu adalah soft skill sebenarnya. That's why kalau kita hanya ambil langkah tunggu duduk rumah orang dah minta bantuan, sangat tidak memberikan apa-apa keuntungan. Apa kata mahasiswa hari ini kita memulakan walaupun sekecil-kecil usaha niat, dan saya yakin bila niat, bak kata Prof Izzani, bila niat dah betul tu nanti akan datanglah bantuan-bantuan lain untuk memudahkan kita, untuk memudahkan orang lain. Hidup ni senang kalau kita mudahkan orang, kita terlibat dengan aktiviti sosial, kemanusiaan, insya-Allah saya yakin dan percaya benda tu akan datang balik pada kita. Mungkin kita tak perlu tapi ahli keluarga kita perlu. Itu saja. Tuan Moderator, saya ingin, kalau boleh saya ingin respon juga sikit. Sebab saya juga nak bertanya, mungkin apa yang diceritakan oleh Puan Najibah itu ada berlaku di universiti, di kalangan mahasiswa. Okey, baiklah itulah. Saya setuju dengan pandangan saudara Firdaus. Okey,
yang mana kadang-kadang betul mahasiswa dia tak cara lain orang lain cara mereka kan. Kadang-kadang mungkin tak minat dengan kebajikan kemasyarakatan, tapi mereka minat dengan perkara-perkara yang mampu membangunkan diri mereka dari sudut ekonomi terutamanya. Saya fikir perkara ni kita dapat lihat ramai, okey. Terutama sekali mereka yang berada di universiti. Okey, hakikatnya pada hari ini ialah bila berlakunya pandemik, ramai mahasiswa pelajar-pelajar universiti ni yang menceburi dalam bidang e-hailing ataupun penghantaran makanan, terutama sekali dalam Foodpanda dan juga GrabFood. Ini satu realiti di mana macam Puan kita cakap, okey, lain orang, lain kelebihan mereka kan. Kadang-kadang mereka mungkin malu kemasyarakatan, tetapi mereka nak menyumbang dalam sosial. Dan saya fikir bila mereka menjadi sebahagian daripada setelah bekerja sebagai Foodpanda GrabFood, okay, mereka juga sebenarnya secara tak langsung, sedar ataupun tidak, mereka sebenarnya juga membantu masyarakat kan. Kalau tidak, pastikan mereka juga diiktiraf sebagai frontliner ketika waktu PKP awal-awal pada ketika itu. Ini membuktikan bahawa lain mahasiswa, lain orang, lain cara dia. Okey, dan Allah SWT mengingatkan kepada kita, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Okey, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan kamu secara main-main atau sia-sia? Maksudnya daripada ayat sini kita dijadikan oleh Allah SWT ini bukan perkara yang main. Kita diciptakan oleh Allah SWT ini ada tujuan, sama ada kita membantu masyarakat dengan turun ke lapangan, ataupun membantu masyarakat dengan menjadi salah satu apa orang kata penyambung ataupun yang akan mendapat manfaat, contoh seperti siapa yang mereka berkhidmat menghantar makan dan sebagainya. Okey, adakah mereka ini memberikan manfaat melalui sekadar melalui cetusan idea seperti Saudara Firdaus dan pelbagai lagi. Jadi saya fikir perkara tu, dan saya lihat juga dari sudut positifnya apabila mahasiswa ini bila terlibat dengan keusahawanan, okey, ia juga sebenarnya secara tak langsung telah pun menyahut seruan KPT untuk melahirkan mahasiswa bukan sahaja mempunyai kebitaraan di dalam bilik kuliah dan sebagainya, tetapi mereka juga kita ingin lahirkan mahasiswa yang mampu berkeusahawanan, entrepreneurship, menjadi peniaga. Tak kisahlah seketika perniagaan, sama ada di jalanan ke, secara atas talikan dan sebagainya. Saya fikir ia satu perkara yang positif dan perlu digalakkanlah kepada mahasiswa untuk meneruskan perniagaan-perniagaan ataupun keusahawanan ini. Mungkin doktor, mungkin saya nak tambah. Ya, soalan tadi kan. Bagi saya tak kira lah, tak kisahlah mahasiswa kita ni nak terlibat dalam apa juga bidang kan, nak jadi usahawan ke, nak buat gaming dan sebagainya. Bagi saya yang penting ialah mahasiswa kita kreatif. Betul. Dan juga dia ada jalan macam mana nak keluar daripada cabaran-cabaran. Dia boleh fikirkan solution, penyelesaian. Dan sekarang pun kita bercakap soal mahasiswa yang kental, kalis. Maksudnya apa juga cuaca cabaran yang datang dia boleh tempuh dengan jaya. Bagi saya apa yang penting mahasiswa kita kena kreatif. Tak kisahlah dia nak jadi apa pun, yang penting dia kreatif, dia boleh menjaga pendapatan, dia boleh tonjolkan bakat dan potensi dia. Jadi itu yang penting. Dia sentiasa memikir ada jalan keluar, ada penyelesaian, ada idea-idea baru yang boleh tonjolkan bakat potensi mereka sebagai seorang manusia yang hebat. Itu tambahan saya lah. Ya, betul. Setuju. Hafiz, nak tambah apa-apa dari segi mahasiswa itu sendiri? Adakah di IPTS perkara-perkara demikian yang diceritakan Puan Najibah itu berlaku di IPTS? Okey, baik. Di IPTS ramai anak-anak muda yang keluar daripada kepompong sebegitu. Saya sangat bersetuju dengan Prof dan Daniel tadi mengenai mahasiswa yang terpaksa mencari solusi yang lain untuk menanggung ataupun sehari hidup mereka. Sebab kalau kita lihat benar, anak muda berhak bertanya apakah sumbangan negara buat aku. Tetapi jangan sesekali kita lupa bertanya apakah sumbangan aku buat negara. Itu yang menjadi intipati kepada mahasiswa IPTS dan IPTA.
saya tidak mahu mengasihkan bahawa IPTS ini sebegini dan IPTS sebegini, tetapi kita adalah sama kerana kita adalah rakyat Malaysia, cuma bilik sahaja yang berbeza dan ideologi kita berbeza. Namun kalau kita lihat zaman ekonomi digital menuntut anak muda mencipta kerjaya, bukannya menunggu dan mencari. Itu yang menjadi tali ukur kepada mahasiswa di luar sana untuk kita sama-sama gerakkan. Dan saya percaya dengan kebijaksanaan mahasiswa yang ada pada hari ini, dengan lahirnya graduan yang berbeza rupa, yang berbeza ideologi, berbeza pandangan, tetapi kita mampu membina negara kita ke era yang lebih baik. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Hafiz. Saya nak ambil satu lagi soalan daripada peserta kita. Terima kasih Amirul Ikmal Ahmad Rosni. Soalan ni untuk Puan Najida. Assalamualaikum, saya Amirul Ikmal Ahmad Rosni, pelajar UPSI. Saya ingin bertanyakan soalan, adakah para panel bersetuju supaya semua persatuan siswa dan entiti universiti IPT perlu berganding bahu dan bekerjasama dalam membantu siswa-siswa kini, lebih-lebih lagi dalam situasi sekarang. Masih terdapat siswa-siswi yang tinggal di kawasan kampus kerana tidak mahu atau tidak mampu untuk pulang ke rumah masing-masing. Harap Puan Najida, panel kita boleh terangkan punca-punca siswa atau mahasiswi ataupun kebanyakan beliau itu sendiri yang tidak berani untuk keluar dan memberikan idea dan pandangan di samping antisosial antara yang membimbangkan. Silakan Puan Najida. Pertama sekali terima kasih Amirul Ikmal atas pandangan. Ya, saya bersetuju. Okey, dengan pandangan. Saya nampak kat sini ada dua soalan. Alright, yang pertama daripada Amirul Ikmal yang bertanyakan tentang cadangan ataupun adakah panel bersetuju apabila semua persatuan-persatuan ataupun yang ada di universiti bergabung untuk membantu mahasiswa. Okey. Jawapan dia, saya sangat bersetuju. Dan kita sebenarnya, that's why saya kata tadi, kita perlu lebih, bak kata Prof Izani, kita kena kreatif. Kita hanya terbiasa, okey, masalah A selesai dengan A. Kita cuba sekarang untuk masalah A kita selesai dengan B, C, D dan seterusnya. Contoh saya ambil, kalau kata kita ada dua yang diutarakan oleh Amirul tadi, dua keadaan. Di mana ada pelajar yang dah balik kampung, ada pelajar di kampus. Okey, sekarang ni cuba kita duduk selain daripada kita tengok apa media sosial yang mungkin tidak mendatangkan manfaat. So apa kata yang duduk di kampung ataupun yang dah balik ni, dia datangkan satu idea macam mana dia nak bantu kawan-kawan dia untuk tidak ketinggalan dalam akademik dan untuk boleh mengasah bakat ataupun soft skill mereka. Dan yang di kampus juga dia kena bincang macam mana untuk datangkan satu pendekatan yang terbaik supaya mereka boleh meneruskan akademik dan juga boleh meneruskan aktiviti-aktiviti sosial. So sekarang ni semua kena, dia tak boleh harapkan, contoh pelajar harapkan MPP je datangkan idea. No, tak boleh macam tu. So apa kata semua mahasiswa ambil peranan walaupun tidak sedikit idea pandangan bagi pada yang berkenaan, and then kita boleh blendkan yang mana yang patut diusahakan, yang mana patut diprioritaskan, diutamakan. So kalau semua orang ambil langkah dia, okey tak apa, kita biarkan MP je buat kerja. So kita tak akan ke mana-mana. Okay, kalau semua pelajar ambil pendekatan tersebut dan bila ada pelajar yang dah melontarkan pandangan tersebut, bermakna anda sebenarnya dah ada satu usaha ataupun satu niat untuk melibatkan diri dalam menyelesaikan isu sekarang. Yang mana balik kampung, kat kampung lah, belajar di kampung. Okay, macam ni kita nak bantu dia belajar kat kampung. Yang kat kampus pun macam mana kita nak bantu dia kat kampus. So sekarang ni semua kena, apa kata, saya seru semua mahasiswa datangkan idea macam mana kita nak bantu. Bukan universiti kita saja, semua mahasiswa IPTA ataupun IPTS. So cuba asah fikiran kita. So inilah, that's why saya kata inilah ruang, sebab kita tak terikat sangat dengan akademik 100% secara fizikal. So inilah ruang sebenarnya kita ada untuk kita berfikir di luar kotak kita sebenarnya. Mungkin kita boleh baca banyak sumber, okay, dapatkan idea-idea macam mana nak bantu kawan-kawan kita kat kampung. Yang kat kampung macam mana nak bantu kawan-kawan kita kat kampus. Supaya masing-masing tak nampak masalah itu adalah satu benda yang besar. Masalah sebenarnya adalah peluang untuk kita lebih bangkit ataupun lebih memajukan diri kita. Kalau kita tak hadapi pandemik, kita akan berada dalam satu situasi budaya yang sama. Belajar, masuk kelas, balik pergi kampus, balik kampus, makan, tidur and then buat aktiviti. So sekarang ni kita berada di luar kebiasaan dan sebenarnya memerlukan kita untuk berfikir di luar kebiasaan untuk datangkan idea macam mana semua orang boleh guna pakai idea tersebut dan dilaksanakan di peringkat universiti, swasta ke awam boleh diguna pakai. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, saya nampak ada soalan tadi ya Doktor daripada saudara Syukrin, mungkin macam mana nak
Terangkan Apa? punca mahasiswa kebanyakan Takut. berani. Okey, nak berani keluar. Okey, macam ni lah. Mahasiswa anda dah kira dewasa, dah matang sepatutnya. So, macam mana nak berani ni, cuba mulakan dulu. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu setakat boleh terangkan punca-punca mahasiswa kebanyakan beliau tu tidak berani untuk keluar. Kenapa tak berani? Macam saya kata tadi, saudara Daniel pun dah cakap, kita dijadikan ni dah sebaik-baiknya dan memang diberi ruang untuk memanfaatkan diri kita pada orang lain. Kita memang tak boleh hidup seorang-seorang. So kita ada community kita sendiri. So apa tips dia untuk kita berani? Cuba kita bermula dengan diri kita, tak payah pergi ruang yang besar, kita nak pergi sosial untuk buat aktiviti kesukaan sampai 2-3 kampung, tak perlu. Kita start dengan jiran kita sebelah aja dulu. Tak payah banyak. Kita ada mungkin boleh beli nasi sebungkus, mungkin yang susah, start dengan yang small thing. Jangan kita impi nak berani ni, nak jadi baik, nak jadi bagus dengan benda yang besar dulu, tak boleh. Saya selalu galakkan pelajar, mahasiswa, you buat dengan perkara kecil. Paling tidak, you naik bas kat kampus, beli gula-gula 5, you bagi driver 2, you ambil 3. So itu dah salah satu tips macam mana kita nak berani untuk bersosial ataupun menjalankan aktiviti kemanusiaan. That's why saya kata kita buat berdasarkan kapasiti kita sendiri. Kalau kita rasa kita boleh buat lebih banyak, lebih bagus. So kalau yang dah balik kampung, you start dengan jiran-jiran sebelah je. Beli roti, biskut, you packing. Nampak? Bila packing, you dah start pentadbiran sebenarnya dan pengurusan. So kita jangan nampak kemanusiaan ni yang turun bagi barang, sehabang ambil gambar. No, bukan itu. So you beli barang, bila beli barang, you dah start manage kewangan macam mana. Kata you ada RM50, RM10. So you dah start, takkan RM10 nak bagi ke orang seorang je. Macam mana nak diguna pakai RM10 untuk ramai orang. So maknanya you dah start buat kewangan. Bila kewangan bermakna soft skill pengurusan kewangan dah ada kat situ. So dia automatik akan terbentuk. Sebab tu saya cakap tadi, saya pesan tadi, kalau kita nak buat sesuatu jangan pandang pada kapasiti orang, pandang pada kapasiti kita. So nak berani, you kena mulakan. Gagal tak ada masalah. Gagal itulah yang buat kita nak cuba lagi. Semua mahasiswa kalau you kata you tak pernah gagal, saya tak bersetuju. Saya sendiri pun pernah gagal dalam hidup saya, dalam aktiviti kemanusiaan. Pernah gagal, banyak kali gagal, tapi kita sebab bila dah ada niat untuk membantu, takkan kita nak biarkan orang yang mengharap kita untuk bantu untuk putus asa dengan kita, tak boleh. So kita terpaksa teruskan dan kita terpaksa cari alternatif lain. Macam mana kita nak bantu dengan mungkin cara yang lain. So untuk keluar, untuk berani, you kena mulakan daripada yang sekecil-kecilnya. Pergilah pada jiran sebelah rumah kita atau pergilah jiran pada kalau yang duduk kampus, pergilah sebelah bilik ataupun sebelah rumah kita untuk bagi bantuan sekecil-kecilnya dulu. Tak perlu besar. So kalau you dah start buat kecil, dia macam ni. Bila kita dah buat benda yang baik, dia akan datang rasa seronok. Bayangkan kita bagi, saya ambil contoh selalu saya sarankan pada pelajar UPSI untuk soft skill tu, you bagi driver bas 2 biji gula-gula, takkan dia nak marah. Mesti dia akan senyum. Betul? So bila dia senyum, kita akan rasa wah, happy, bangga dengan diri sendiri, membuat orang senyum. So dia akan datang satu rasa yang kita seronok untuk buat baik ataupun untuk buat aktiviti kemanusiaan. Dan dari situ saya harap semua bila dah datang rasa seronok tu, kembangkan rasa seronok tersebut untuk buat yang lebih besar. Datang pada HCP, MPP, datangkan dengan projek paper, apa semua yang kita buat di peringkat yang besar. So nak berani, kena mulakan. Dia tak boleh tunggu. Benda tu tak akan datang sendiri. Just mulakan dengan langkah yang pertama. Kita nak berlari laju, kita akan start dengan langkah yang pertama dulu. So mulakan dengan langkah pertama hari ini, insyaAllah saya yakin dan percaya boleh pergi 1000 langkah ke hadapan pada masa akan datang. Itu saja. Doktor, saya tertarik dengan soalan Amirul Iqmal tadi berkaitan dengan MPP kena berganding bahu. Ya. Sebenarnya di peringkat universiti pun sebenarnya kita ada satu pendekatan, kita panggil keserakanan ataupun collegiality. Sebab kita tahu bahawa universiti dia dah tak boleh bersaing. Kita mesti bekerjasama. Yes, betul. Gunakan sumber yang sama. Jadi mungkin pendekatan ini boleh pakai oleh MPP. Jadi MPP sesama MPP antara universiti boleh bekerjasama, wujudkan keserakanan, collegiality. Jangan bersaing tetapi berganding bahu. Dan sebenarnya hasrat kementerian pun satu masa nanti kita hanya ada satu IPT saja. Tak ada universiti awam, tidak ada universiti swasta. Jadi untuk mahasiswa IPTS janganlah rasa kecil hati ataupun merasa rendah diri kerana suatu masa nanti kita akan ada satu sistem di mana kita hanya ada IPT saja. Kerana di situ akan wujud
collegiality yang lebih baik, dan saya mengharapkanlah kalau boleh MPP ni antara IPTA dan IPTS sentiasa berkomunikasi dan berganding bahu, sebab saya, walaupun saya dulu IPTA, kita juga banyak belajar daripada IPTS, ya, sebab IPTS ni dia lebih berdaya saing, berdaya tahan, sebab dia kena resilient, dia kena survive, tidak ada bantuan kerajaan dan sebagainya. Saya harap Daniel mungkin lepas ni boleh berkomunikasi, membuat kerjasama yang lebih baik dengan pelajar-pelajar daripada IPTS. Mungkin kita boleh belajar something daripada mereka, kerana mereka juga ada kelebihan-kelebihan yang kita mungkin tidak ada, kerana the nature of IPTS itu sangat dynamic, kerana mereka entiti perniagaan, tetapi dalam konteks pendidikan ya, mereka lebih perlu survive ya, especially dalam keadaan krisis begini ya, di mana jumlah pelajar itu sangat penting, kerana yuran pengajian akan boleh menampung kos operasi sebuah universiti. Itu komen saya lah kepada soalan tadi. Baik, terima kasih semua panel. Satu topik yang cukup menarik ya. Terima kasih kita ucapkan kepada panel kita, Prof. Madya Dr. Muhammad Izzani Muazzin, Hafiz dan juga Puan Najida dan Daniel Akmal Hamdan. Dan itu saja yang kita ada. Terima kasih kerana bersama kami di dalam sesi webinar pada hari ini. Kami berharap ia memberi manfaat kepada anda. Sekali lagi kami ingin mendengar pandangan dan pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang contact us di alamat laman web kami. Juga pastikan anda menyertai webinar kami yang seterusnya berjudul COVID-19 Tips Membeli Rumah yang akan berlangsung pada 8 Oktober Khamis 11 pagi dan daftar sekarang. Dan akhir sekali, untuk tidak ketinggalan, kami menjemput anda untuk mendaftar di laman web kami. Terima kasih. Itu saja masa yang ada. Terima kasih kepada semua panel kita dan juga peserta webinar kami ini. Dan saya Azlina Riah Abdullah mengucapkan salam hormat.